Yes. Selamat pagi pelajar-pelajar. Selamat Selamat pagi, pagi, Cikgu. Cikgu. Okey. Hari ini dalam masa subjek etika dan peradaban ini, kerana kita ada satu masa sahaja, jadi kita akan membincangkan topik-topik yang kita telah pelajari semalam. Semalam kita dapat mempelajari tentang alam Melayu yang mempunyai sebuah sejarah yang kaya dan berlapis-lapis. Ia terbentuk oleh interaksi dinamik antara etika dan peradaban. Selain itu, kita juga telah mempelajari etika dan peradaban menyumbang kepada pembentukan masyarakat, perundangan dan sistem pentadbiran yang berasaskan nilai-nilai murni. Jadi, etika dan peradaban mendorong keharmonian sosial, kemajuan ekonomi serta mengukir identiti budaya yang unik dan tersendiri. Okey, pelajar, kita akan berterus kepada topik pertama, iaitu berkaitan dengan definisi etika dan definisi peradaban. Apakah definisi etika? Siapa boleh jawab? Saya boleh jawab, Cikgu. Okey, terus. Maksud etika didefinisikan daripada banyak tokoh yang berhormat. Sarjana tempatan seperti Muhammad Nasir bin Omar kata etika dalam Islam rapat dengan agama. Akhlak seseorang itu mesti berpandukan Quran dan Sunnah. Sebab kedua-dua inilah yang membentukkan cara kita berfikir dan belajar. Tapi kalau ikut pandangan Aristotle pula, etika lebih kepada macam mana kita jadi manusia yang baik melalui tindakan seharian. Dia percayai bahawa kita perlu membina sifat yang baik seperti keberanian, keadilan dan kesederhanaan. Dan untuk capai semua itu, kita tak boleh bergantung kepada diri saja. Kita perlukan pengalaman, latihan, dan kebiasaan moral supaya kita dapat buat pilihan yang betul dalam situasi yang berbeza. Jadi beza utama di sini adalah sumbernya. Alam berasaskan daripada pertunjukan Allah, manakala Aristotle berpandukan pengalaman manusia. Okay, terima kasih Itong dengan penerangan yang betul tentang kedua-dua tokoh-tokoh tersebut. Jadi, kita semalam juga belajar tentang definisi peradaban. Itong boleh terangkan definisinya juga? Boleh. Untuk peradaban pula, Prof. Said Naqib Al-Atas menekankan bahawa peradaban pun bukan hanya tentang perbangunan, teknologi atau rupa fizikal sesuatu bangsa. Bagi beliau, peradaban sebenarnya bermula daripada ilmu, adab dan nilai rohani. Semua ini membentukkan jati diri, cara berfikir dan peribadian masyarakat. Pihak antarabangsa seperti Boberick telah mengatakan bahawa definisi lama terhadap peradaban seperti kewujudan tulisan, pembandaraan atau kelebihan makanan sudah jadi tidak relevan dalam dunia moden kini. Dia mendefinisikan semua peradaban sebagai masyarakat besar yang mempunyai kepercayaan yang kompleks dalam gagasan, adat resam, teknologi serta mempunyai organisasi sosial yang tersusun. Secara ringkasnya, sarjana tempatan lebih menekankan nilai rohani, adab dan ilmu, manakala sarjana antarabangsa lebih fokus kepada struktur sosial dan perkembangan teknologi. Okey, tepat sekali Itong. Pelajar lain boleh memahami penerangan Itong? Kalau boleh angkat tangan. Okey, terima kasih. Jadi mari kita masuk ke topik yang seterusnya, iaitu perkembangan etika dan peradaban dari zaman pra-kolonial sehingga pasca-kolonial. Semalam kita dapat memahami perkembangan tersebut melalui evolusi sejarahnya, iaitu zaman pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Jadi, bolehkah anda menjelaskan sejarah perkembangan etika dan peradaban pada zaman pra-kolonial? Boleh, Cikgu. Zaman prakolonial merujuk kepada tempoh sebelum alam Melayu dijajah oleh kuasa asing. Pada masa ini, adat rusam serta adat istiadat telah wujud dan diamalkan oleh masyarakat tempatan. Kerajaan-kerajaan yang wujud dalam zaman ini telah membuka peluang kepada interaksi dan pertembungan peradaban dari benua lain. Contohnya, kemasyhuran Kesultanan Melayu Melaka telah menarik pedagang asing dan pendakwah agama yang memperkenalkan budaya mereka kepada masyarakat tempatan.
Oke, terima kasih Itong dengan penerangan yang teliti. Jadi, bolehkah Anda huraikan lagi bahawa pengaruh tamadun-tamadun terhadap perkembangan etika dan peradaban? Boleh? Tamadun-tamadun besar seperti India, Timur Tengah, dan China berperanan penting dalam pembentukan etika dan peradaban masyarakat. Antara peradaban yang paling berpengaruh ialah Timur Tengah. Ia bukan sahaja memberi impak yang besar terhadap sistem politik, ekonomi, dan sosial. Ia juga menghakiskan kepercayaan Hindu-Buddha yang sebelum bertapak di alam Melayu melalui penyebaran agama Islam. Namun begitu, pengaruh peradaban India tidak lenyap sepenuhnya. Sebaliknya, diadaptasi dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Oke, bagus Itong. Jadi, bagaimana pula pada zaman kolonial? Zaman kolonial pula merujuk kepada tempoh ketika alam Melayu diduduki oleh kuasa asing seperti Portugis, Belanda, British, dan Jepun. Pendudukan kuasa-kuasa kolonial di alam Melayu telah menyebarkan adat resam mereka yang dikenali sebagai etika barat yang diresapkan ke dalam kehidupan masyarakat tempatan dalam pelbagai aspek seperti cara berpakaian, sistem pentadbiran, dan tabik hormat. Di samping itu, pihak British juga berusaha untuk melemahkan pengaruh Islam dengan memperkenalkan sistem pendidikan barat dan menggunakan konsep nation state untuk menggantikan semangat perpaduan umat Islam. Oke, terima kasih Keen dengan penerangan yang menarik. Jadi, berdasarkan pengembangan sejarah, etika dan peradaban Malaysia berkembang kepada zaman pasca kolonial. Jadi, Jumeng, bolehkah Anda menjelaskan ni? Ya, saya boleh, Cikgu. Memasuki era pasca kolonial, utama negara kita adalah membina asas dan konsensus nasional. Pembentukan negara bermula dengan kontrak sosial yang menjadi asas kepada pengembangan. Etika ditolong oleh prinsip rukun negara untuk memastikan perpaduan dan nilai-nilai sivil dikongsi bersama. Namun, kita berhadapan dengan cabaran baru yaitu perkembangan teknologi dan globalisasi. Faktor-faktor ini membawa kemasukan nilai-nilai etika global yang bercanggah dengan peradaban tempatan. Masyarakat Malaysia berhadapan dengan cabaran mengekalkan nilai-nilai timur sambil menyesuaikan diri dengan norma-norma barat. Peradaban kini turut merangkumi ruang cyber. Fokus baru pembangunan etika beralih kepada etika digital, termasuk isu-isu seperti maklumat palsu dan AI, yang menjadi tumpuan baru dalam pembinaan nilai. Terima kasih Jumeng dengan penerangan yang jelas. Jadi, pelajar-pelajar ada apa soalan untuk topik yang kedua ini? Okey, Eugene? Saya ada soalan. Kenapa pihak British nak melemahkan pengaruh Islam? Saya nak jawab soalan ini, Cikgu. Okey, teruskan, Keen. Hal ini demikian kerana pihak British ingin menghapuskan potensi dan mekanisme pergerakan yang terdapat dalam ajaran Islam. Tujuan mereka adalah untuk memecah belahkan perpaduan masyarakat alam Melayu supaya tidak menjadikan ancaman kepada mereka. Okey, terima kasih Keen dengan penerangan yang maklumat ini. Jadi, pelajar lain boleh memahami topik ini kalau boleh angkat tangan. Okey, baik. Mari kita terus kepada topik seterusnya adalah pengaruh agama dan pemikiran falsafah terhadap pembentukan nilai masyarakat alam Melayu. Perkembangan tersebut melibatkan pengajaran agama dan pemikiran falsafah yang menyebabkan masyarakat alam Melayu mempunyai nilai-nilai yang kukuh. Jadi, bagaimanakah Islam membentuk nilai masyarakat alam Melayu? Adakah pelajar boleh menerangkan? Saya boleh menerangkan, Cikgu. Islam memperkenalkan konsep tauhid, akhlak, dan syariah sebagai asas moral masyarakat. Nilai seperti kejujuran, amanah, dan keadilan diterapkan dalam kehidupan seharian. Sebagai bukti, hukum kanun Melaka menetapkan hukuman bagi penipuan dalam perdagangan supaya masyarakat mengamalkan etika dan tanggungjawab. Bagus, Yongshen. Jadi, bolehkah Yongshen berterus menerangkan tentang nilai utama dalam Konfusianisme dan bagaimana ia memberi pengaruh kepada masyarakat alam Melayu? Boleh. Konfusianisme menekankan 5 kebajikan utama, yaitu kemanusiaan, keadilan, kesopanan, kebijaksanaan, dan integriti.
Melalui hubungan perdagangan dan budaya dengan China, ajaran ini mempengaruhi masyarakat dalam amalan seperti menghormati orang tua, mengutamakan pendidikan dan berniaga dengan etika yang baik. Okey, Yongchen, saya anggap Anda telah menguasai topik kedua-dua ini. Jadi, bolehkah Anda menerangkan ajaran Islam dan Konfusianisme membentuk jati diri masyarakat ala Melayu? Boleh. Islam menekankan nilai kerohanian dan akhlak, manakala Konfusianisme mengutamakan etika sosial serta hubungan antara manusia. Gabungan kedua-dua ajaran ini dapat membentuk masyarakat yang beradab, harmoni dan seimbang dari segi keimanan, kemanusiaan dan tata susila. Seiring dengan itu, kedua-duanya menekankan kepentingan kepimpinan berintegriti sebagai asas kestabilan dan kesejahteraan. Dalam Islam, pemimpin dituntut berlaku adil dan menegakkan kebenaran, manakala dalam Konfusianisme, pemimpin wajib memiliki sifat cinci, iaitu berakhlak mulia dan beretika, serta menjadi teladan moral bagi masyarakat. Tindakan dan sikap pemimpin, sama ada menuntut ajaran Islam atau Konfusianisme, membentuk jati diri masyarakat kerana masyarakat akan mencontohi dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan seharian. Okey, terima kasih Yongchen. Anda mempunyai penerangan yang teliti dan bermaklumat. Okey, pelajar, mari kita berterus kelas ini dengan topik pandangan Ilkadun terhadap pembentukan nilai masyarakat. Pandangan Ilkadun berkenal dengan konsep asabiahnya. Jadi, siapakah boleh menjelaskan maksud asabiah dan terangkan bagaimana pandangan beliau ini mengajarkan kita tentang nilai-nilai penting yang perlu dipegang oleh masyarakat Malaysia kini? Saya boleh, Cikgu. Asabiah boleh bermaksudlah semangat kegitaan, persatuan atau ikatan sosial yang kuat dalam sesebuah kelompok. Pandangan beliau sangat relevan kerana ia menegaskan nilai persatuan bukan hanya sebagai pilihan, tetapi sebagai sumber kekuatan kritikal bagi sesebuah peradaban. Pandangan Im Katun juga sentiasa meningkatkan kita bahawa kelangsungan sosial dan politik negara tergantung pada nilai ikatan sosial yang kuat. Di samping itu, pandangan beliau juga mengajar kita bahawa apabila masyarakat menjadi terlalu individualistik atau asal dengan kesenangan, asabiah akan melemah yang akan membawa kepada kemerosotan dan kejatuhan. Oleh itu, masyarakat mesti sentiasa memang nilai tanggungjawab kolektif dan kesatuan. Okey, terima kasih Jumeng dengan penerangan yang sangat teliti. Jadi, pelajar lain boleh memahami topik yang ketiga ini, kalau boleh angkat tangan. Okey, baik. Mari kita berterus kepada topik yang akhir ini, adalah penerapan nilai dalam kehidupan seharian. Nilai etika menyumbang kepada keharmonian masyarakat majmuk di Malaysia. Jadi, nilai tersebut menyumbang kepada keharmonian masyarakat majmuk di Malaysia. Yu Ching boleh menerangkan bagaimana? Ya, Cikgu. Nilai seperti hormat, toleransi dan rasa tanggungjawab menjadi asas kepada hubungan antara kaum. Nilai-nilai ini membantu rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai latar belakang hidup bersama dengan lebih aman dan saling memahami. Okey, terima kasih Yu Ching. Jadi, bolehkah Anda meneruskan penerangan tentang dalam konteks sosial Malaysia, bagaimanakah nilai hormat menghormati diamalkan dan mengapakah pendidikan sivik penting dalam pembentukan masyarakat beretika serta bagaimanakah sektor ekonomi menerapkan nilai etika serta peradaban? Dalam konteks sosial, rakyat Malaysia mengamalkan nilai hormat menghormati melalui amalan seperti meraihkan perayaan bersama, menghadiri rumah terbuka, serta menggunakan bahasa yang sopan semasa berkomunikasi untuk mengeratkan hubungan tanpa mengira kaum. Pendidikan sivik pula dianggap penting kerana ia membimbing murid memahami tanggungjawab sebagai warga negara, memupuk nilai patriotisme, akhlak mulia dan semangat perpaduan. Seterusnya membentuk generasi muda yang bermoral sejak di bangku sekolah. Manakala dalam sektor ekonomi, nilai etika dan peradaban diterapkan melalui prinsip amanah, integriti dan keadilan, serta amalan perniagaan beretika seperti niaga berhikmah,
dan semangat koperasi yang menyumbang kepada kestabilan ekonomi dan manfaat kepada masyarakat. Okey, terima kasih Yuqing dengan penerangan yang jelas, Daniel. Okey, jadi kita akan berterus hari ini dengan section soal jawab. Jadi pertama soalan cikgu adalah apakah cabaran moden yang boleh menjejaskan penerapan nilai tradisional? Sesiapa boleh jawab? Saya boleh jawab soalan ini, Cikgu. Okey, Pada teruskan. pendapat saya, pengaruh gaya hidup barat dan kecenderungan individualisme boleh melemahkan semangat hormat dan tanggungjawab sosial. Hal ini boleh menyebabkan sikap materialistik dan kurang peka terhadap budaya sendiri. Betul, Pelajar Yongshen. Berikan tepukan semua. Okey, jadi soalan kedua adalah mengapakah pembaharuan etika perlu dilakukan walaupun nilai tradisi masih diamalkan? Ada sesiapa boleh jawab? Saya boleh menjawab soalan ini, Cikgu. Okey, Pembaharuan diperlukan bagi memastikan nilai tradisional tetap relevan dalam dunia moden. Ia membolehkan masyarakat mengekalkan identiti nasional sambil menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan budaya masa kini. betul sekali Pelajar Yuqing. Berikan tepukan. Jadi soalan tersebut seterusnya adalah cadangan mengekalkan etika dan peradaban positif. Jadi pelajar sesiapa boleh memberikan cadangan daripada pihak tertentu? Saya boleh, Cikgu. Okey, Ibu bapa memindahkan pengetahuan sejarah dan identiti kepada anak-anak bagi menggugurkan jati diri budaya. okey, betul Yitong. Terima kasih pelajar Yitong. Jadi adakah jawapan yang lain? Saya, Cikgu. Okey, boleh. Ibu bapa juga bertanggungjawab untuk memberi tunjuk ajar dan nasihat tentang nilai moral kepada anak-anak mereka. Betul juga Keun. Okey, berikan tepukan kepada dua-dua pelajar. Jadi oleh itu dengan cadangan-cadangan tersebut, etika dan peradaban yang positif dapat dikekalkan. Jadi adakah etika dan peradaban memberikan impak yang baik? Bolehkah sesiapa jawab? Ya, Cikgu. Yaitu membina masa depan yang sejahtera untuk generasi akan datang. Betul sekali Juming. Semua pelajar bagi tepukan. Okey. Amboi pelajar-pelajar telah membuat kajian yang teliti terhadap semua topik. Cikgu sangat gembira dan yakin pelajar dapat menduduki peperiksaan yang akan datang dengan tenang dan bersungguh-sungguh. Okey, cikgu akan membuat kesimpulan untuk hari ini, iaitu etika menunjukkan berkaitan rapat dengan agama dan falsafah dalam membentuk insan yang bermoral. Manakala peradaban membuktikan bahawa kehidupan bersama yang harmonis tetap mampu dicapai meskipun dalam sebuah masyarakat yang kompleks dan berbilang kepercayaan. Oleh itu, etika dan peradaban dalam era globalisasi ini juga sangat penting dalam mengukuhkan jati diri bangsa daripada pengaruh luar. Okey, terima kasih pelajar-pelajar menghadiri kelas hari ini. Juga harap semua pelajar boleh jaga kesihatan diri. Okey, boleh bersurai.